juga beberapa sungai madu yang suci bersih. Dan ada untuk mereka di sana buah-buahan serta keredaan dari Tuhan mereka. Adakah orang-orang yang tinggal kekal di dalam syurga? Yang demikian itu keadaannya sama seperti orang-orang yang tinggal kekal di dalam neraka dan diberi minum dari air yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur. Sudah tentu tidak sama. Dan di antara mereka yang hadir di majlismu, wahai Muhammad, ialah orang-orang munafik yang mendengar ajaranmu dengan sambil lewa. Sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, berkatalah mereka secara mengejek-ngejek kepada orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan sahabat-sahabatmu yang setia. Apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi? Mereka yang munafik itu ialah orang-orang yang telah dimeterai Allah atas hati mereka. Dan ialah orang-orang yang menurut hawa nafsunya. Dan sebaliknya, orang-orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar. Allah menambahi mereka dengan hidayah petunjuk serta memberi mereka dorongan untuk mereka bertakwa. Kiranya golongan yang ingkar masih tidak mahu menerima peringatan yang diberikan kepadanya, maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Kerana sesungguhnya telah lahirlah tanda-tanda kedatangannya. Kalaulah demikian, maka bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan yang diberi kepada mereka apabila saat kiamat itu datang kepada mereka? Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan, bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang nikmat syurga yang terdiri daripada sungai-sungai yang pelbagai yang memberi kemuliaan, kenikmatan serta sebagai suatu balasan yang agung kepada penghuni syurga. Dan juga perbezaan dengan ahli neraka. Bentuk azab yang akan dikenakan kepada mereka yang berupa minuman yang menggelegak sehingga menghancurkan perut dan usus mereka. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang bagaimana sifat munafikin dan bagaimana sifat orang beriman. Kerana ketika mana Allah Ta'ala menyebut balasan orang kafir, maka Allah Ta'ala menyebut satu lagi golongan yang sebenarnya kafir, yang berselindung, yang bertopengkan, yang memperlihatkan dirinya sebagai Islam, walau mereka ini ialah golongan munafikin. Maka mereka adalah salah satu daripada golongan orang-orang kafir. Bagaimana mereka mempersendakan baginda sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana balasan yang akan menimpa mereka. Dan akhir sekali ayat yang kita bacakan ini, perintah Allah kepada Nabi SAW supaya tetap dengan keyakinan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Di samping sentiasa beristighfar kepada Allah dan memerintahkan umatnya supaya memperbanyakkan memohon ampun, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana setiap perbuatan kita, setiap perlakuan kita di dalam pengetahuan, di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran umum kepada ayat yang kita bacakan. Kalau semalam kita telah menceritakan tentang bagaimana keadaan-keadaan orang-orang kafir yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka. Dan juga kita telah menceritakan ancaman kepada penduduk Mekah yang telah menghalau keluar Rasulullah daripada bumi Mekah. Allah boleh menghancurkan kota Mekah sebagaimana Allah hancurkan umat-umat yang terdahulu. Mekah bukan menjadi satu perlindungan yang ampuh kepada orang-orang kafir.
Allah pasti akan membinasakan mereka cepat ataupun lambat. Maka ayat yang berikutnya Allah Ta'ala sebut tentang balasan orang beriman. Kata Allah, Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Bandingan perumpamaan balasan yang Allah berikan kepada orang beriman. Dalam ayat ini, Allah sebut tentang balasan orang beriman dengan dua bentuk. Pertama, dipanggil balasan maddi yang bersifat dilihat, yang dapat dirasa. Yang kedua, yang bersifat maknawi, yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasa oleh panca indera, tapi dinikmati di dalam jiwa mereka. Adapun nikmat maddi, Allah Ta'ala sebut bentuk minuman syurga yang terdiri daripada 4 jenis sungai. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut sungai yang airnya tidak tercemar. Airnya cukup indah, airnya cukup bersih, airnya cukup, kita katakan, murni, yang menjadi minuman ahli syurga. Disebut dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, anharul jannah tufajjaru min jabalin min misk. Itu air yang mengalir daripada gunung kasturi. Supaya kita jelas tentang bila Allah menyebut dalam syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Baik, sungai ini adalah cabang kepada laut dalam syurga. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fil jannati bahrul laban, wa bahrul ma', wa bahrul asal, wa bahrul kham, thumma tashaqqaqul anhar minha ba'. Dalam syurga itu ada laut susu, lautan air, lautan madu, lautan arak. Kemudian dari lautan ini bercabang-cabang membentuk sungai-sungai. Supaya kita faham dulu maksud sungai di sini, dia datang daripada lautan syurga yang Allah Ta'ala telah sediakan kepada penghuni syurga. Baik, pertama Allah menyebut, di antara nikmat ahli syurga itu ialah sungai daripada air yang bersih. Daripada air yang begitu nyaman. Air, kalau kita sebut ni, air mineral yang luar biasa. Nyamannya, sedapnya. Baik, satu air. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut, sesudah menyebut air yang tidak pernah berubah, sentiasa segar, sentiasa nyaman. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut tentang air arak. Kata Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yang kedua Allah Ta'ala sebut tentang air susu, sungai susu. Wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai daripada susu. Tentang susu ini bukan daripada binatang. Bukan daripada lembu yang diperah, bukan. Disebut dalam satu hadis, lam yakhruj min dhuru'il masyiyah. Sungai susu dalam syurga tidak keluar daripada kantung susu binatang. Tetapi ia adalah susu yang Allah Ta'ala ciptakan dalam syurga. Baik, kenapa Allah Ta'ala pertama sebut air, kemudian sebut susu? Pertama disebut air kerana itu merupakan keperluan manusia. Air ni memang tak dapat tidak kita kena minum air, satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut susu kerana ia penyempurna kepada air itu sendiri. Kerana sifat susu adalah minuman dan makanan. Allah sebut susu. Pertama, air yang menjadi keperluan asasi. Yang kedua, disebut tentang susu yang merupakan keperluan kesempurnaan manusia. Susu untuk kesihatan manusia. Air untuk kehidupan manusia. Susu untuk kesempurnaan kesihatan manusia. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut arak. Arak ini sebagai lambang bila Allah Ta'ala menyebut sungai arak dalam syurga ini bukan sebagaimana arak di dunia yang memabukkan, yang pening kepala, bukan. Tapi ia arak yang luar biasa, hebat rasanya, hebat warnanya, dan sifatnya benar-benar memberikan kebaikan kepada peminumnya. Bila Allah Ta'ala menyatakan, lazzatil lisyaribin, lazat sungguh. Waktu Allah sebut air, Allah sebut susu, Allah tak sebut lazatnya. Tapi Allah sebut tentang kemuliaannya. Tapi bila mana Allah Ta'ala sebut arak, Allah sebut tentang lazatnya. Kerana gambaran arak itu perumpamaan tentang indah dilihat, sedap dirasa sebagai satu kebanggaan orang-orang beriman dalam syurga. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut air madu. Dengan firman-Nya, Allah Ta'ala sebut
Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai daripada madu yang bersih. Kata musaffa, yang bersih tak bercampur dengan sesuatu pun. Kita kat dunia ni madu ni dia adalah campur benda-benda tertentu. Sebab proses ambil madu tu guna api, asapnya, menjadikan kadang-kadang madu tu tengik sikit rasanya. Kadang-kadang madu tu dia kaedah menuainya, menyebabkan ada campuran tertentu yang masuk dalam madu tadi. Ada kekeruhan tertentu yang masuk dalam madu tadi. Tetapi madu yang Allah sebut dalam syurga ini, madu yang bersih. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut madu yang keempat? Kerana madu ini bersifat syifa. Sebagaimana kat dunia, apa peranan madu di dunia? Penyembuh pada penyakit yang banyak. Madu ialah obat, suplemen yang paling agung sekali. Kita kadang-kadang duk agung suplemen yang lain macam-macam. Madulah suplemen paling hebat sekali. Masalah kita tak istiqamah makan madu ni. Tak istiqamah. Makan sekejap, lepas tu dah. Kalau kita istiqamah setiap hari. Sebagaimana kadang-kadang tuan tak istiqamah makan suplemen. Dia jauh lebih baik pada suplemen. Kerana kandungan zat yang banyak. Dan keperluan badan. Membentuk imun. Kekebalan diri daripada penyakit. Bukan pengaliran darah. Bukan membentuk satu glukos atau gula yang paling ringkas dalam badan. Yang digunakan untuk tenaga. Tanpa disimpan gula tersebut yang membentuk jadi penyakit, tak ada. Maka Allah sebut yang keempat ialah sungai daripada madu sebagai lambang kepada manfaat kesihatan. Jadi ada 4 air sungai. Pertama disebut sebagai air. Mimma'in asinin, mimma'in ghayri asinin. Sungai daripada syurga yang tak berubah bentuknya. Kenapa? Kerana keperluan. Yang kedua Allah sebut tentang susu. Kerana hajat kita. Dan yang ketiga Allah sebut arak sebagai satu lambang keagungan. Yang keempat Allah Ta'ala sebut madu sebagai satu gambaran kesihatan. Lengkap. 4 jenis air. Air masak. Kalau kita sebut terjemah mudah lah, air masak. Air susu. Air arak. Dan juga air madu. Baik. Satu je yang tak boleh diminum kat dunia. Air arak. Kerana sifat arak di dunia ini telah dimanipulate. Untuk menghilangkan akal. Berbanding arak di dalam syurga tadi tidak menghilangkan akal. Tidak menyebabkan pening kepala. Tidak menyebabkan hidung berdarah. Tidak menyebabkan penyakit liver dan lain-lain penyakit. Kerana ia bersifat mut'ah. Apa itu mut'ah? Contoh kalau kat dunia ni. Dia orang gambarkan arak tu sebagai gambaran apa? Gembira. Sebut je parti. Sebut je kita kata nak celebrate arak. Atau lambang kemenangan. Bila menang, oh arak. Itu gambaran. Tapi sebenarnya di sebalik gambaran kemenangan parti, mereka telah merosakkan diri mereka. Tapi arak dalam syurga ini benar-benar kemuliaan dan kemenangan orang beriman. Sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang 4 sungai dalam syurga. Allah menyebut balasan yang kedua bersifat maknawi. Apa dia? Wa maghfiratum min rabbihim, keampunan Allah. Dalam banyak-banyak nikmat. Ada nikmat bersifat macam kita kat dunia sendiri. Dunia ni, contoh nikmat apa kita kat dunia? Makan, minum, tidur. Itu nikmat. Itu nikmat nama apa? Maddi. Material. Ada nikmat yang bersifat maknawi. Apa dia? Gembira. Mood yang baik, tenang. Itu kan nikmat maknawi. Yang kita dapat rasa dengan hati kita. Tapi dalam syurga nanti, nikmat maknawi paling tinggi. Namanya ialah keampunan dari Allah. Tuan-tuan, hari ni kat dunia, kita macam tak berasa sangat nilai keampunan tu. Kita duk kejar makan, minum, duit. Sebenarnya keampunan tu, kalau orang tahu nilainya, orang tak nak benda lain. Sebab itu Allah sebut, balasan kepada orang beriman dan syurga itu, maghfiratum min rabbihim, keampunan Allah. Apa maksud keampunan Allah di sini? Yakni redha Allah. Sayang Allah. Tuan-tuan, kita gini. Kalau kita balik rumah mak kita, mak kita siapkan asam pedas, mak kita siapkan sup, siapkan semua jenis makanan kesukaan kita. Seronok. Tapi seronok pada tu apa? Mak kita sayang kita. Yang siapkan makan minum tu tanda mak kita sayang kat kita. Mak kita peluk, kita dakap, kita lalu kata, mak sayang pada abang contoh. Mak sayang pada Alung. Contoh, nikmat tu rasa macam mana agak-agak? Waktu tu dia peluk oleh ibu kita. Yang kita sayangi, yang kita cintai, lalu dia kata aku sayang atau mak sayang kepada
bahasa diri ibu ke, mama ke, umi ke, apa saja, dia peluk, dia kata, mak sayang kamu. Tuan-tuan rasa apa? Bangga, seronok. Sehingga kita lupa asam pedas tu, kita lupa asam tempoyak tu semua. Kerana makanan tu cuma materi yang maddi. Cinta mak ayah kita, itulah maknawi. Begitulah gambaran dalam syurga. Tuan-tuan dah seronok dah dapat nikmat-nikmat ni, tapi keampunan Allah paling hebat. Allah kata dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala sebut, aku redha kepadamu, fala asqatu alaikum abadan. Aku tak akan marah lagi kamu. Aku tak murka pada kamu. Tuan-tuan seronoknya orang beriman bila dengar ayat Allah Ta'ala kata, aku redha pada kamu, aku tak murka lagi pada kamu. Kemudian Allah sesudah menyebut nikmat yang berbagai-bagai di syurga, maka Allah menyebut azab pada ahli neraka. Apa dia? Kata Allah Ta'ala, kaman huwa khalidun finnar. Sama ke nikmat yang diperoleh oleh ahli syurga dengan orang yang kekal dalam neraka? Allah start ayat kekal dalam neraka. Kata itu kesudahan setiap orang kafir. Sebab itu kita tuan-tuan bila tengok orang kafir, kita patut rasa ada tanggungjawab dakwah. Kerana mereka kalau mati dalam kekufuran berarti kekal dalam neraka. Dan orang kafir ni tuan-tuan sekalian, tak perlulah kita nak berbangga dengan mereka kerana mereka kekal dalam neraka. Tak perlulah kita nak rasa rendah diri pada orang kafir. Allah melarang kita ada perasaan rendah diri kepada orang kafir. Kata Allah dalam Al-Quran, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah yang paling tinggi, paling agung kalau benar-benar kamu beriman. Orang Islam tidak salah berbangga di hadapan orang kafir. Bangga kita bukan pada harta. Tak ada apa harta tu. Bangga kita bukan pada jawatan. Tak ada apa. Nanti dia boleh ambil jawatan tu. Bangga kita pada Islam yang Allah beri pada kita. Sebagaimana kata Umar Al-Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghi izzah bi ghairi ma a'azzanallah adhallanallah. Kita kaum yang mulia kerana Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain pada Islam, Allah hina kita. Mulia kita kat dunia ni tuan-tuan yang kita patut rasa bangga. Bukan sebab harta. Bukan sebab pangkat. Bukan sebab usia. Bukan sebab lawa comel kita. Bukan sebab muda gagah kita. Sebab Islam. Kerana orang kafir kalau nak bangga dengan kita, dia kena ambil Islam juga. Abang boleh sama. Kalau kita bangga dengan harta, nanti dengan cepat dia pun ada harta. Aku banyak pada kamu. Kalau kita bangga dengan lawa, nanti kita aksiden, erok mulut, patah hidung, uduh juga muka dia. Tapi berbanggalah dengan Islam. Allah izinkan. Allah melarang kita berbangga pada harta, pada pangkat, pada cantik, semua tu. Kerana itu bentuk ujian. Tetapi Allah membenarkan kita berbangga dengan Islam. Kenapa Allah benarkan kita berbangga dengan Islam? Kerana itu ialah kemuliaan, bukan ujian. Islam yang Allah beri pada kita bukan ujian, kemuliaan. Harta ujian, pangkat ujian, comel lawa ujian, tinggi rendah ujian, gemuk kurus ujian, sihat sakit ujian, keluarga besar, keluarga kecil ujian. Tetapi Islam bukan ujian. Islam kemuliaan. Kerana itu Allah membenarkan kita berbangga dengan Islam kita di hadapan orang kafir. Supaya mereka melihat nilainya tadi tinggi untuk mereka turut Islam dan turut beriman. Ini asas penting. Maka kata Allah, orang kafir kekal dalam neraka. Wasuku, dan akan diberi minum. Ma'an hamima, air yang menggelegak. Wa imma air itu daripada tembaga, wa imma daripada besi, wa imma daripada air kemaluan atau disebut sebagai usarati ahli nar, perahan ahli neraka. Air peluh dia, air nanah dia, air darah dia, air bisa dia semua. Air daripada kemaluannya. Tapi sifatnya semuanya hamima, menggelegak. Apa kata Allah kesannya? Faqatta'a am'a'ahum, lalu memutuskan, menghancurkan tali-tali perut mereka. Kita bayangkan gambaran dahsyat minuman. Cukup benda itu sebagai azab. Tuan-tuan, kalau kita tahu, ya Allah, untungnya kita orang beriman. Untungnya kita Islam. Tuan-tuan, kalau tidak ada azab lain melainkan azab ini, meminum air yang menggelegak, cukup orang kafir akan berhenti dengan kekufurannya. Sesudah Allah memberi amaran pada orang kafir, kemudian Allah Ta'ala menyebut satu contoh kalangan orang kafir yang duduk dalam kalangan orang Islam. Wa minhum, dan di kalangan mereka, man yastami'u ilaika,
ada yang duduk bersamamu, wahai Muhammad. Dengar kamu kuliah. Dengar kamu ceramah. Dengar kamu mengajar. Dengar kamu bagi tausiat. Dengar kamu bagi taujihat. Nasihat. Dengar. Hatta idza kharaju min indika. Tetapi mereka mendengarnya bukan untuk faham. Mereka mendengarnya hanya untuk menyembunyikan kekufuran yang mereka sembunyikan. Sehingga bila mereka keluar daripada majlis Nabi SAW, qalu mereka akan bertanya dengan tujuan menghina. Lilladzina utul ilm. Di kalangan, mereka akan tanya di kalangan orang-orang beriman yang berilmu daripada sahabat. Madza qala anifa? Tadi Muhammad sembang apa? Dengan tujuan menghina. Dia sembang apa tadi tu? Dia kita, tuan-tuan, kalau kita tak suka dengar orang ceramah kan, cakap apa tu tadi? Kita tanya. Bukan nak tahu, maksudnya memperli. Maka orang munafik. Mereka ini tuan-tuan kalau kita lihat dalam sejarah, siapa orang munafik? Seperti Ubay bin Salul, Rifa'ah bin Tabut, Zaid bin Salib, Haris bin Amri, Malik bin Dukhshum. Ini semua kaum munafikin. Mereka dengar khutbah Jumaat Rasulullah. Mereka dengar kuliah-kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka tak beranilah, tak hadir. Kalau tak hadir, nampak mereka munafik. Mereka kafir. Mereka cuba sembunyikan kekufuran mereka. Mereka duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya disangka oleh orang-orang yang tidak tahu hal mereka bahawa mereka ini ada iman. Tapi mereka duduk dalam keadaan otak yang kosong. Mereka duduk dalam keadaan tidak mahu memahami. Mereka duduk dalam keadaan tidak mahu mempelajari sesuatu pun, melainkan dengan tujuan yang buruk. Sebab itu dalam satu hadis diceritakan, ketika mana Rasulullah berkhutbah Jumaat, Nabi menyebut tentang sifat-sifat munafikin yang jahat, yang buruk. Dan azab yang disediakan bila keluar daripada masjid, golongan munafikin ni tanya pada Abdullah bin Mas'ud, istihzaan, tanya dengan tujuan memperli. Madza qala Muhammadun anifa? Dia panggil Muhammad je. Muhammad cakap apa tadi? Tak ada nak sebut Rasulullah, Nabi Allah. Muhammad cakap apa tadi? Berkata Ibn Abbas, waqad su'iltu fi man su'il. Ibn Abbas kata, aku pun sama. Bila aku keluar, orang munafik pun tanya aku juga. Dia tanya Abdullah bin Mas'ud, dia tanya Abdullah bin Abbas. Tadi Muhammad cakap apa? Duk sembang apa tadi? Walau patutnya mereka dah hadir, dah faham. Berarti mereka, tuan-tuan sekalian, mempersendakan. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka lah orang yang Allah tutup pintu hati mereka. Dan disebabkan mereka mengikut hawa nafsu mereka. Walladzina ihtadaw, adapun orang-orang yang mendapat hidayah. Kata di sini tentang kelebihan duduk majlis ilmu. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tujuan nak cari hidayah. Tujuan nak cari petunjuk. Tujuan nak tahu apa yang kita tak tahu. Tujuan supaya kita ditegur kesilapan, kesalahan kita. Zadahum huda. Allah tambah lagi petunjuk. Wa atahum taqwahum. Allah beri lagi takwa mereka. Sebab itu tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu, niat ni biar jelas. Niatnya apa? Niat saya nak cari petunjuk. Niat saya nak cari panduan. Niat saya untuk cari pengetahuan. Jangan sebab apa duduklah ustaz, nak tunggu makan nasi minyak lepas ni. Kan orang kata mari makan je. Habislah kita. Duduklah ustaz, sebab nanti kan kita bangun berlari, ustaz kata kita ni malah belajar pula duduk. Tuan-tuan, betulkan niat waktu kita duduk. Kalau kita niat nak ilmu, niat nak hidayah, apa janji Allah? Zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah tambah petunjuk, Allah tambah takwa. Tetapi beza petunjuk dengan takwa. Tentang takwa ialah keimanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maksudnya iman kita bertambah. Iman kita sentiasa kukuh dan kuat. Dan bila kita sebut perkataan huda, maksudnya Allah Ta'ala sentiasa beri petunjuk, ilham yang baik-baik untuk kita buat benda baik. Kita ni tuan-tuan tak pernah kering idea nak buat baik. Bahkan tak pernah kering keringat untuk buat baik. Tak berhentilah. Tak pernah rasa bosan buat baik. Kenapa? Kerana Allah sentiasa tambah petunjuk. Hari-hari kita sentiasa bersungguh-sungguh buat baik. Hari-hari kita sentiasa bersungguh-sungguh nak tambahkan iman kita. Hari-hari kita ni kita sibuk untuk buat kebaikan. Sebab kita dah baca hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Rasulullah menyatakan bahawa orang beriman yazidu, ataupun orang beriman ini umurnya bertambah untuk dia melakukan kebaikan. La yazidul umurul muslim illa khairan. Umur orang beriman bertambah untuk dia buat baik. Sentiasa buat baik. Ni buat baik selalu ni kerana apa? Kerana dapat petunjuk. Lepas tu kita ahli syurga baca doa mereka. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Antara ucapan ahli syurga, segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepada kami dalam hal ini. Kalau kami tidak diberi petunjuk, nescaya kami tak akan berada di sini. Yang penting kita sentiasa dapat petunjuk. Jadi nak dapat petunjuk, betulkan niat waktu duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dengar khutbah Jumaat, khutbah hari raya, tazkirah maghrib, isyak, kuliah subuh, betulkan niat. Niat saya nak menambah ilmu, menambah petunjuk. Saya nak tahu mana salah saya, mana silap saya. Saya mahu ditegur. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut sifat orang beriman, Allah kembali menyebut tentang orang munafik dan orang-orang kafir. Oleh kerana ayat ni turun di Madinah, maka fokusnya pada pandangan orang munafik. Kata Allah, fahal yanzurun, apakah orang-orang munafik itu menunggu illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah, melainkan kiamat mendatangi mereka secara mengejut. Faqad jaa asyratuha, sedangkan tanda kiamat itu sudah pun jelas di hadapan mata mereka. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, bagaimana keadaan mereka ketika mana datangnya kiamat tersebut. Allah Ta'ala menceritakan orang munafik ini sudah diberi penjelasan yang terang lagi bersuluh tentang kebenaran Islam. Dan mereka dah nampak kekalahan orang kafir. Kalah dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam banyak perang. Tapi orang munafik ini, mereka terus degil untuk tidak menggunakan, melihat kebenaran tersebut. Kata Allah Ta'ala, orang macam ni dah tak guna, dah diberi segala keterangan dan penjelasan, mereka ni cuma tunggu kiamat. Tapi kiamat tadi dah tak ada faedah ketika mana mereka mahu beriman. Kalau sekarang sebelum datangnya kiamat mereka beriman, ada faedah. Tapi bila datang kiamat, kata Allah Ta'ala, فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ, apa faedahnya lagi sesudah datangnya kiamat. Baik, selesai tentang bicara orang munafik. Lalu Allah Ta'ala mengarahkan arahannya pada Nabi SAW. Dan kepada orang beriman, Allah berfirman, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Wahai Muhammad SAW, kalau kamu tahu dah keadaan beza orang beriman dengan orang kafir, beza orang beriman dengan orang munafik, dia sebut bahagia dan nikmat syurga, dia sebut celaka dan juga azab neraka, dan kamu juga mengetahui tentang dunia ini akan berakhir dengan tanda-tanda kiamat yang telah berlaku, maka teruslah kamu tetap istiqamah dengan mengungkap dan mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Terus berpegang dengan kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, alaikum bila ilaha illallah wastighfar fa'akthiru minhuma fa inna iblisa qala innama halakat annas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wastighfar fama ra'aitu dhalika ahlakathum bil ahwa fahum yahsabuna annahum muhtadun falamma ra'aitu dhalika ahlaktuhum bil ahwa fahum yahsabuna annahum muhtadun. Dalam hadis Nabi kata apa? Hendaklah kamu memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Ayat ini kata fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah, tetap teguhlah kamu mengucap la ilaha illallah, dalam kalimah la ilaha illallah, dan beristighfar. Rasulullah menyebut perbanyakkan la ilaha illallah dan istighfar. Perbanyakkan. Kerana iblis berkata, aku telah membinasakan manusia. Innama halaktun nas bidzunub. Aku dah binasakan manusia dengan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wastighfar. Sedangkan manusia menghancurkan aku dengan kalimah la ilaha illallahnya dan istighfar. Dan tidak aku nampak cara yang paling mudah untuk membinasakan manusia selain daripada hawa nafsu mereka.
kerana mereka menyangka mereka dalam petunjuk. Iblis kata Nabi SAW, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa mereka. Dan dosa-dosa ini terjadi dengan sebab hawa nafsu. Dan hawa nafsu ni peranangnya macam mana? Dia rasa dia buat tu betul. Itu hawa nafsu. Walau dijahil dia bodoh, dia rasa dia betul. Walau orang nasihat, walaupun orang beri peringatan. Aku binasakan manusia dengan dosa. Tetapi manusia binasakan aku dengan sebab dia menyebut La ilaha illallah dan menyebut astaghfirullah. Tuan-tuan sekalian, kesimpulannya, perbanyakkan sebut La ilaha illallah dalam hidup kita. Supaya Allah kukuhkan kita dengan kalimah tu. Allah kekalkan kita dengan kalimah itu sampai ke sudang ajal usia kita. Yang kedua, perbanyakkan istighfar. Kan istighfar itu meringankan kita untuk buat taat. Ada seorang ulama kata, seorang wanita yang soleh, namanya Mudrah. Allah Ta'ala, ini seorang wanita yang solehah. Dia kata apa? Dosa itu ialah bebanan yang berat. Maka ringankanlah dia dengan taubat. Setiap kali kita buat dosa, badan jadi berat. Berat macam mana? Bukan berat tambah kilo, tuan-tuan timbang tak tambah kilo. Itu sebab makan siakap. Itu mungkin sebab makan nasi dagang banyak sangat. Tuan-tuan, berat maksud badan berat dosa ni, kita nak buat kebaikan, ketaatan rasa macam malas. Mood ni, jadi tak berapa baguslah. Nak qiyamul lail malas, nak baca Quran malas, nak kuliah malas. Semua benda malas. Ini kerana bebanang dosa. Lalu kata Mudrah, maka ringankanlah dengan taubat. Dia kata, sungguh ajaib. Keberatan dosa itu ditolak dengan keringanan taubat. Maksudnya, tuan-tuan bila tuan-tuan taubat, dosa tadi terhindar. Dalam hadis, dalam asar, Iblis berkata, wa izzatuka wa jalaluka, wa izzatuka wa jalaluka, la azalu urwihim madamat arwahuhum fi ajsadihim. Demi kemuliaanmu ya Allah, dan demi keagunganmu ya Allah, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah, sentiasalah aku akan menyesatkan manusia selagi mana rohnya berada pada jasad mereka. Ini sumpah Iblis. Maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku pula akan sentiasa mengampuni dosa mereka selagi mana mereka memohon ampun kepadaku. Kata ini, bagaimana cara kita nak kuatkan agama kita. Allah dah cerita tentang kejahatan orang kafir, kesudahan azab sengsaranya. Allah dah cerita perangai orang munafik tadi. Dan Allah cerita sifat orang beriman. Tentang bagaimana kita nak kekalkan iman kita. Perbanyakkan la ilaha illallah. Dan perbanyakkan istighfar. Kita istighfar ni tuan-tuan banyak lafaz. Lafaz paling mudah astaghfirullah. Lafaz yang Nabi SAW sebut. Allahumma gfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfir li hazli wa jiddi wa khata'i wa amdi wa kulli dhalika indi. Ya Allah, ampunkan dosaku, segala kesalahanku, kebodohanku, kejahilanku, melampauku dan urusanku. Apa yang engkau mengetahui daripadaku tentangnya. Ya Allah, ampunkan segala gurauanku, segala perkara yang menjadi kesungguhanku, kesilapanku, kesengajaanku dan semua yang datang daripada diriku. Dan hadis yang lain, Nabi ajar kita satu lafaz istighfar. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta ilahi la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunkan dosaku. Apa yang telah aku lakukan, apa yang telah lepas yang aku lakukan, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku lakukan secara terang-terangan, apa yang aku melampau lakukannya, engkau mengetahuinya daripadaku. Engkau Tuhanku, tidak Tuhan melainkan engkau. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum, fa inni astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah pada Allah, istighfarlah pada Allah. Aku setiap hari 70 kali taubat istighfar. Tuan-tuan, kita mulakan hari kita dan tutup hari kita. Tuan-tuan, subuh-subuh tu tak bangun qiyam tadi,
solat sebelum subuh ataupun qabliyah. Cuba istighfar 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti pula tuan-tuan sebelum tidur sebut astagfirullah, astagfirullah. Dan yang kedua tuan-tuan, perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Kita mulakan hari kita dengan zikir la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan nanti sebelum kita tidur kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya-Allah terjaga iman kita. Mantap iman kita. Terpelihara akidah kita. Petunjuk Allah Ta'ala kepada kita. Dan sekaligus rahmat Allah yang sentiasa menyelubungi orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.